ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. Menarik tajuk kita hari ini, mahalnya sebuah hidayah. Boleh tak? Boleh tak? Jadi bila disebut tentang hidayah, hidayah tu perkataan bahasa Arab. Kalau kita belajar ilmu saraf, disebut huda yahdi hidayatan. Samalah macam kita menyebut makan, dimakan, termakan, pemakanan. Daripada segi tasrif, kita akan nyebutnya fa'ala yaf'alu fi'lan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Jadi al-hadi Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami tu orang Iban, cuma si bapa pandai gilah kelakar Melayu Sarawak. Jakuk Iban ge boleh. Ti kita nyebut bakal ke jakuk orang lama keliak. Kumbai orang keratung ayam raja, nundik orang sebumbung bab dunia ko ya. Nandai ngawak najang. Gi boleh temu nah. Nah ciao. Jadi kalau kami hari tengoklah hari apa? Hari Kuala Lumpur. Aku dia buat Kuala Lumpur lah. Nak jakuk Iban minit nak lemak nah. Lemak dan dak jakuk Iban kata. Dia buat Subang lah, Subang. Kerja aku sebenarnya ngagak senjata ke sedadu, sedak polis. Ngagak tengok dah kerambit, ngagak ngecek sedak info spring, senapang apa semua. Nyak kerja aku sebenarnya. Udah ke habis belajar lah aku kita. Tapi selalu kangau kurang ustaz lepas selalu ngajar-ngajar ke dah. Dia buat sebelah Kuala Lumpur. Jadi balik kepada tajuk kita gitu. Al-Huda, Al-Huda. Hidayah tu sikit benda yang sangat mahal lah. Sangat mahal. Huda, yahdi, hidayatan. Asal perkataan dia orang yang memandu, menunjuk, menuntun, membimbing. Untuk dalam mun kita ada naga Mu'jam Al-Arabi, kamus-kamus bahasa Arab, kita akan bertemulah dengan perkataan-perkataan macam ni. Jadi pelajar-pelajar agama, orang belajar di pondok, biasa akan belajarlah kaedah-kaedah tu. Kena dipanggil mahalnya sebuah hidayah. Semua orang Allah Ta'ala tu punya ditaklif lah, ditaklif. Kita nyebut rasa taklif. Walaysa bikalamin ma'tu alaihi. Dan bukan kita bercakap di atas satu orang ma'tuh alaih. Orang yang diangkatkan hukum di atas dia. Misalnya orang yang Down syndrome, ataupun misalnya orang yang gila daripada kecil. Jadi al-ma'tuh alaih dalam Islam ada. Dalam Islam ada satu bab al-ma'tuh alaih. Orang yang diangkatkan taklif. Taklif. Kita tu dipanggil mukallaf, orang yang diberi diberi tugas yang mesti dilaksanakan dalam Islam. Misalnya puasa, sembahyang. Jadi bab-bab hidayah tu tadi, semua manusia no akal dia kacak dek, no akal dia bagus, no akal dia cerdas, no akal dia berfungsi dengan baik. Jadi sidak tu diberi taklif dan diberi telinga, diberi mata, diberi hati. Pertama sekali manusia yang tadi mendapat hidayah daripada telinga yang pun. Barunya turun ke hati, duduk di hati. Lekat ya, nafsunya akan mentafsirkan benda ya, nafsu dengan akal. Bila berkahwin akal dengan nafsu, kata ulama tasawuf, barulah keluar apa? Hikmah. Hikmah. Bila berkahwin akal kita dengan nafsu. Bila berkahwin akal dengan nafsu, keluar hikmah. Selagi dua igit asid bercampur, bila menang nafsu, kita akan tergelincir. Bila menang akal kita saja, kita akan jadi orang yang paling syadid. Ya tak? Kita akan jadi orang yang paling syadid. Kita akan jadi orang yang paling syadid. Baik. Dalam bahasa Arab tu juga pun perkataan al-huda tu kita akan anggapnya sebagai
fi'il madi, benda yang telah berlaku, benda yang telah berlaku. Tetapi dalam hidup kita hari-hari tu, kita tu di dalam dunia tu disebut duduk di dalam fi'il mudhari', yang akan berlaku, yang tengah berlaku. Kita kena tahu lah, tengah berusaha mengimpun amal-amal, diimpun, duduk di masjid. Yalah Islam tu baik, duduk di masjid pun Allah Ta'ala beri pahala. Duduk di kelab malam diberi dosa. Ya, Islam tu simple je, baik. Hanya saya akan duduk di tengah-tengah, saya dah. Bila mati kelak, ada orang masuk syurga, ada orang masuk neraka. Saya dah hanya duduk di tengah-tengah, saya dah. Sama lah macam imam macam tu, wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Walaupun sebesar zarah, duduk di masjid bagi orang tua, bagi orang muda. Sebab hidayah yang tadi nang mahal lah, nang mahal. Misalan kami ada pun lah cerita sikit lah. Nah, perjalanan mencari Islam tu bukan satu benda yang mudah. Bukan. Seramai-ramai manusia, seramai-ramai kami keluarga pun kami seorang yang masuk Islam. Di kampung tahun 90-an, tahun 80-an, saya dah mendengar azan. Ya, di kawasan Betong lah. Okey, mendengar azan pun hari Jumaat, kadang-kadang pun saya dapat dengar. Mun sekolah habis awal, sekolah missionary tu, SRB St. Peter St. Paul, sekolah missionary orang dulu. Saya dah lah sekolah kerajaan kena moden, zaman moden tahun 2020 macam tu saya dah. Jadi umur naik tu pun dah 40 lebih. Berbini pun dah lebih daripada orang lain. Adalah dua-dua orang bini kami tembak di situ. Jadi orang lelaki tu sepatut dia mencari hidayah juga lah ke arah siapa. Sebab orang perempuan kita perlu dijaga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki ni penguasa, lelaki ni orang yang mendidik, lelaki ni orang yang membimbing. Jadi mus orang je lagi takut-takut pada orang tu. Jadi orang lelaki tapi perlu menguasai banyak ilmu lah untuk kita tu tadi. Sebab untuk masak nasi pun kita perlukan periuk, perlukan api, perlukan beras. Pakai menyampur barulah boleh nasi. Daripada segi kaedah ilmu balaghah menyebut orang Melayu tu suka berkelakar dalam bahasa balaghah. Semua sebenarnya yang si tahu dalam apa nak dikelakarnya, apa nak disebutnya. Masak nasi. Nasi itu benda yang dah siap dimakan. Kena disebut masak nasi. Kena disebut masak nasi. Kena disebut masak beras. Masak padi kah? Nah, orang perempuan sama masak nasi nasi dah siap. Masak beras lah. Jadi dalam Islam pun macamnya juga. Kita tu berhalus hidup, mencari perjalanan dihimpun, beradab dengan Allah Ta'ala, beradab dengan Nabi SAW, beradab dengan alim ulama kita. Jadi bila berjalan, kami ni pun lah berjalan ke Nangga, masjid tu lain suasananya, lain berbanding dengan gereja. Bila pergi gereja, kami orang main gitar zaman-zaman dulu lah, tahun 93, 94, 95. Sebelum pindah ke St. Thomas Bintulu. Agik juga jadi musician, agik juga dengan dengan sidak youth tu golongan pemuda. Jadi gereja kuat sebab pemuda, bukan orang tua. Tapi alhamdulillah kami dengan angga di masjid ya, ahli jawatan kuasa orang muda-muda. Ya bagus ya. Ya bagus. Ada sebuah masjid tempat kami mengajar dulu di Temerloh. Semua orang muda. Sampai 3 kali terpaksa direnovate masjid Hidayah sebab jemaah melimpah sampai keluar. Sembahyang subuh. Bukan sembahyang subuh, Zuhur, Asar penuh di kawasan Temerloh itu. Ialah antara kejayaan sidak orang. Sebab hidayah itu nak benda mahal. Apa yang mahal? Apa benda mahal? Bila kita dalam pengajian sistem Taurat, kita akan belajar apa perkataan tu. Contohnya mahalnya sebuah hidayah. Apa yang mahal? Mahal tu semua benda yang semua orang akan dapat memiliki benda yang disebut mahal. Hidayah tu panduan untuk dihimpun. Kita baca kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali, sebenarnya surat kitab Bidayatul Hidayah ditulis Imam Ghazali kepada anak muridnya.
Ada kitabnya di sini. Ditulis kepada anak muridnya. Kitab Bidayatul Hidayah. Tapi panjanglah. Kenapa kamu kita belajar macam ni. Sebelumnya ada sikit surat ditulis Imam Ghazali. Ya ayuhal walad. Lekat yang barunya beri Bidayatul Hidayah, panjang tulisannya tadi. Dijadikan ulama kita sebuah kitab. Dipakai kita mengajar. Orang yang dah mati beratus tahun tapi kitabnya lagi hidup dengan kita. Ialah antara hidayah yang diberi Allah Taala dengan sidak ulama besar kita tu dalam mazhab Syafi'i. Baik. Bila kita belajar pasal perbandingan agama, bila kita belajar pasal agama, kita akan bertemu. Di sini titik kita mau beralih kepada Islam, kepada hak, kepada jalan fitrah. Sebab manusia tu ada sifat rebel. Sifat membangkang. Semua orang manusia. Semua manusia. Ju'ilal insanu dha'ifa. Dijadikan manusia dalam keadaan dhaif. Dhaif ya tadi ada banyak maksud. Ada sebagian daripada perkataan ulama nyebut manusia tu suka membangkang. Membangkang. Macamlah anak-anak kecil kita tu. Semayang ada air ya tadi. Ada air. Semayanglah masuk waktu dah tu. Lagi lambat lagi ada masa tu kita tu nang jenis yang sentiasa akan membangkang. Membangkang. Manusia tu nang jenis ialah pada tu Islam, tu bukan Islam. Tu ia akan ada kontra dalam diri kita, akan bergaduh. Akan bergaduh. Jadi kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Jadi ialah Tuhan nyebut kiri kanan ada malaikat kiraman katibin menulis. Apa nak depolahnya hari tu? Apa perkataannya hari tu? Orang nyuruhnya solat dibantahnya. Orang nyuruh puasa dibantahnya. Orang suruh nutup aurat pakainya fashion nak lain-lain. Jadi ialah manusia tu nang kedaya lah. Sama juga lah macam kami pun walaupun mendengar azan tapi azan yang tadi dah jadi sikit adat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar, orang dengar. Bila dah sampai di kawasan bandar, apa tu? Bunyi apa tu di pada sirat tu? Allah juga. Dalam Kristian pun nyebut Allah Taala juga. Nyebut Allah Taala juga. Tapi bila kita belajar, misalnya contohnya, mari dulu nak kami mengajar kitab tafsir di masjid Husnul Khatimah tentang ayat-ayat surah Al-Fatihah. Jadi masuklah sikit satu topik bacaan orang kafir dengan bacaan orang Islam. Bacaan orang kafir lain macam kita Bismillahirrahmanirrahim. Jadi siapa yang dipuji di sini? Siapa yang dimulakan di sini? Abdu termasuklah dalam bab mausuf, termasuk dah dalam bab sifatuhu, termasuk dah dalam bab puji-pujian, apa maksud puji. Jadi dalam Kristian saya ada benda macam ya. Yang terus akan nyebut apa yang kami di syurga. Tuhan tu disandarkan kepada makhluk. Sikit. Yang kedua, menetapkan tempat bagi Allah. Dua. Jadi benda-benda macam ini adalah kesalahan yang besar dalam ilmu-ilmu muqaran baina adian. Perbandingan agama, benda ya bila kita pegang betul-betul, bila kita belajar betul-betul, kita akan tersesat oleh dua gig. Dua gig perkara. Sikit syaitan, sikit gig akal kita ataupun dengan nafsu kita. Sebab kita tu akan berasa kita akan lebih. Likulli alimun dhi fauqa alim. Di atas setiap orang yang berilmu akan ada lagi orang yang lebih berilmu daripada kita. Lebih berilmu daripada kita. Sebab ya belajar tu nangsi pernah habis. Jadi bila kami belajar sampailah satu peringkat, okey, dapat nerima Nabi tu macam tu, Nabi tu macam tu. Dalam mazhab-mazhab Kristian tu pun banyak SIB lain, sidang Injil Borneo, sidang Seven Days Advantage. Tahun 2003-2004 kami pernah pergi ke kawasan Simunjan, Masjid Simalatong. Jadi kami beri khutbah Jumaat dalam bahasa Iban. Kami orang Iban yang pernah Islam tahun
di akhir tahun 80-an dia datang bertemu dengan kami. Macam ni kami tu mau balik ke Islam balik. Lama dah tu makan babi, minum arak. Sebab apa? Sebab saya ada orang mengajar. Sebab saya ada orang mengajar kita. Jadi yalah di Sarawak tu kita agak slow lah, agak akhir-akhir. Sebab ya penting pendidikan turat. Kita sih boleh mengharapkan sekolah aja untuk belajar Islam sih boleh. Sama macam kita apa tu? Kita bekerja. Zaman-zaman itu sikit kerja belum tentu dapat menampung perbelanjaan rumah. Kadang-kadang di pola sampai 2-3 kerja. Nah, pagi office boy, petang-petang bak Grab. Ada biar nak tu. Di kawasan Sarawak tu mungkin slow sikit lah. Mun di Kuala Lumpur sampai 4 kerja, sampai 3 kerja. Ada jadi apa? Orang yang merenew rotek, ada ngembak Grab. Ada walaupun yang kerja pejabat, walaupun yang kerja kerajaan. Sebab tekanan kos sara hidupnya tu. Jadi manusia pun sama aja. Dia akan mencari dalam bab-bab agama akan mencari apa yang menyebabkan hatinya tenang. Samalah macam orang mun aku tu si pergi masjid, sembahyang di masjid, hati yang lagi macam si kena, macam si kena. Ayah kan jadi macam ya. Tapi biasa mun orang yang nan si ada hati pergi ke masjid. Kita madah macam ni lah, masjid mu duduk aja pun boleh pahala. Biasa. Sebab benda yang saya ada nilai bagi dia. Yang saya akan tahu benda yang mahal kah, murah kah. Sebab ialah di akhir kelak ada manusia madah. Kalaulah aku tu dijadikan daripada tanah. Kalaulah aku tu dijadikan daripada tanah. Yang akan menyumpah dirinya pun. Apa nama ayat dia? Bin nafsil lawamah. Aku bersumpah dengan setiap jiwa yang akan menyesal dirinya. Semua manusia yang akan menyesal diri. Orang yang beramal akan menyesal. Orang yang sip beramal apatah lagi. Orang yang baru nak niat beramal pun apatah lagi. Jadi dalam perjalanan mencari Islam, kami rimpun lah. Kami nanggap apa? Kami nanggap orang Islam nyusun selipar di luar kawasan masjid. Nampak benda yang simple je nak. Nampak benda yang simple je nak. Simple je, nyusun selipar di masjid. Si makai selipar masuk ke masjid. Ayah yang menjadi turning point. Kena orang tu. Tu macam kami di gereja nak. Kami si pernah meninggalkan gereja dalam hidup. Nang rapatlah dengan gereja. Tapi rasa ada kekurangan dalam hati. Kena kami tu makai selipar, makai kasut tamak pergi gereja. Tak. Tu rumah Tuhan. Tu tempat kami bertemu dengan Tuhan, mengadu masalah kami dengan Tuhan. Jadi cerita yang macam ya. Tapi orang di masjid tu lain sidak tu. Sidak muka selipar. Ada orang pergi masjid tadi, siang tadi ngisap okok, ada. Tapi bila sampai di kawasan rumah Tuhan, sidak akan tinggalkan keegoan diri yang pun. Nah, ada di bawah kami tu ustaz-ustaz. Nah, tapi sidak yang merendahkan diri, ada orang datang. Kita dengar ajak ceramah. Sifat orang Islam itu berbeza. Kita si akan diajar untuk meninggi diri. Zaman kami belajar dulu nak di pondok. Tengah belajar matan alfiah. Matan alfiah tu kisah pasal kena tu baris bawah, kena dibaca panjang tu, kena dibaca pendek tu, kena baris tu mati. Jadi sampai satu peringkat tok guru kami duduk di atas. Kayaknya nyuruh biar duduk di atasnya, duduk di bawah. Apa dia ajarnya? Tawaduk. Supaya kita berasa lebih daripada orang lain. Sebab ilmu untuk satu benda yang perlu dibayar zakat. Ilmu, satu benda yang perlu dibayar zakat. Zakat kepada ilmu, kata Sayyidina Ali, mengajarkannya balik kepada orang lain. Kita boleh nyimpan, aku tahu ilmu tu. Malas aku nyimpan ilmu. Pasti akan ditanya balik akan ilmu yang kita pelajari. Sebab ialah Islam jadi akan jadi jumud bila kita nyimpan ilmu tu. Kena orang susah nak masuk Islam. Sebab kita si berdaya ngembak Islam itu. Si berdaya ngembak Islam. Sampailah satu peringkat bila kita boleh macam kami lah. Kami ni pun lah belajar Al-Quran. Macam Al-Quran tu sigit perkara yang sangat susah. Kami masuk Islam umur 23.
tengah macam ya. Jadi si mendengarlah apa pada orang tu, jangan ya apa-apa, jangan orang apa tu pada orang darah muda. Nah, darah muda. Jadi nasihat apalah, teguran apalah, nang si akan masuk dalam hati. Kita tu tengah darah panas. Oh, kami ya betul lah. Orang muda. Samalah kita nangga kena biar berani naik motor jadi Superman. Darah muda. Darah muda. Bila sampainya umur 40, malu juga asal. Nah, kita akan rasa di dalam hati. Ialah di pada hari fitrah dalam diri manusia. Fitrah dalam diri manusia. Yang pandai akan mengatur. Aku tu dah 40. Bila 40, Imam Malik kata mun kebaikannya mengatasi kejahatan, bersedialah orang yang masuk ke dalam neraka. Imam Malik beri pesan. Umur 40, kejahatan kita, benda jahit di polah kita belum diatasi oleh kebaikan kita, bersedialah kita untuk dihukum. Bersedialah untuk dihukum. Bukan wajib, tapi hukumannya pasti ada. Bukan wajib. Sebab Allah Ta'ala tu man yahdihillah fala mudillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Dalam domain-domain mun kita belajar daripada segi domain, Allah berhak mengazab dan Allah berhak mengampunkan siapanya dimaunya, dan Allah berhak menarik balik hidayah daripada diri kita. Ada orang tua makin tua makin miang, ada makin tua makin si sedar diri, ada makin tua makin banyak duitnya, makin banyak emas mau dibeli, bukan makin beramal. Nah, ia pesanan untuk orang perempuan lah. Sebab Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menyebut kilang bagi manusia tu orang perempuan. Bisa orang perempuan itu bisa lah nak dikeluar daripada perutnya. Bila rosak orang perempuan, rosaklah anak yang keluar daripada dirinya. Daripada segi, mungkin kita melihat daripada segi hukum akal lah, kenalah kereta Pro 2 murah berbanding dengan kereta BMW ataupun Mercedes ataupun Ferrari. Tangga kita kilang yang macam ni, kilang Pro 2 macam ni, kilang Mercedes macam ni. Begitu juga dengan manusia. Nah, bila orang perempuan ni tadi hari-hari paling kurang 1 juzuk. Nah, tu sikit surah je baca. Wal as. Ni nak kita dapat apa yang kita usaha. Man yazra'il khaira yahsudil khaira. Siapa yang menanam, siapa yang menyimpan, siapa yang macam orang beli saham lah, nyimpan saham, akan beranak lah sahamnya dalam bank. Orang yang menyimpan kebaikan, orang yang menanam kebaikan, yazra' al khaira, yazra' al khaira, al khaira jadi maf'ul. Dan kebaikannya tadi dibuat, disimpan, ditanam, ditekan oleh seseorang, yang akan jadi kebaikan yang akan dituainya. Punya molah kejahatan, jahat, semua benda jahit. Nah, semua benda jahit yang akan menuainya juga di akhirat esok. Nah, jadi begitulah dalam diri manusia, dalam hidayah tu benda yang mahal, tapi kita akan rasa yang mahal bila kita dapat percuma. Tu pedih sikit lah, up sikit bolehkah? Pakai nyuci-nyuci. Bila kita Islam daripada lahir, kita akan terasa kita dah lahir Islam. Pagi-pagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, ataupun kita dengar as-salatu khairum minan naum. Siapa? Akhir sikit sempat ni. Ia perangai kita. Bila kita duduk dalam zon selesa, bila kami handphone balik betong, mau azan, orang gila ke azan seorang-seorang dalam hutan. Ia akan menjadi satu perasaan, aku mesti kuat daripada orang lain untuk membawa Islam. Bila kita puasa, orang lain makan babi. Kau dulu makan babi, kau dulu nembak babi dengan kami. Nak tahu kau pandai-pandai je madah babi itu haram. Jadi perasaan kita bila kita berperang dengan hidayah yang disebut mahal, barulah kita sedar nilai Islam no ada pada diri kita. Aku tu dah Islam, matilah disimpan kubur Islam. Belum tahu lagi. Banyak Syekh Ata'illah dalam kitab Hikam menyebut
Bagi orang yang sik belajar pasal-pasal ilmu fardu ain, yang sik nyebut ilmu tinggi-tinggi, ilmu bayan, ilmu arud, apa semua ilmu makulat. Nah, sik disebut ilmu mustalah hadis sik disebut. Barang siapa yang meninggalkan ilmu fardu ain, nescaya bilanya mati, nya akan nengok, nya akan ngembak, banyak dosa besar. Nah, Syekh Athaillah dalam kitab Hikam. Jadi penting kita tu belajar bab-bab fardu ain. Sampailah bila kita pergi umrah, bila kita pergi haji. Saya dah orang sibuk kita tu apa tu betulkah? Salahkah? Ni bahu tu betulkah? Kita perlu dah kepada bimbingan orang. Bahkan kita membimbing orang tu. Tahun lepas kami pergi umrah, ada kawan kami menajar sekeluarga 30,000 lebih diberi dengan kami. Gilah ustaz padahnya tu hadiah kami lah, sebab kita tu mula Quran ke dalam bahasa Iban tu hadiah. Jadi bila kita nanggar kat bah, ada ramai-ramai orang Malaysia sekali lah. Bilanya nanya kena nama kita tu lain, ditanya macam tu. Jadi adalah soal jawab nanti. Bila sampai satu peringkat, bolehkah motong rambut diimpun lepas habis sa'i tu? Ni dapat macam kita mengajar orang lain balik. Barulah selesai ilmu fardu ain, sebahagian daripada ilmu fardu ain. Jadi sampai keadaan macam lah. Jangan dibiar anak-anak kita. Jangan dibiar bini kita, jangan dibiar. Orang perempuan tu nya susah sikit. Sebab emosinya tadi emosinya lebih. Dan bagi sifat orang perempuan tu sepatutnya al-ghirah minar rijal. Sifat cemburu tu sepatutnya dimiliki oleh orang lelaki, bukan orang perempuan. Tapi orang perempuan matanya tajam. Sebab ialah lelaki jadi turun takut orang lelaki kita. Mau bini dua pun takut. Kalau berani bini dua belakang dah orang kita tu. Jadi macam ialah kita mendidik masyarakat kita. Jadi daripada segi ilmu bab-bab poligami kah, mesti dipelajari sebab ia sebahagian daripada Islam. Kita boleh tinggal apa poligami. Rosak iman kita. Nah, rosak iman. Jangan macam ni. Jadi dididiklah anak kita, anak perempuan kita. Sebab satu masa anak perempuan kita akan duduk dengan orang. Anak laki kita akan megang anak perempuan orang. Jadi kita macam ni kita mau mendidik ya. Daripada awal lagi diberi agama. Sebab ialah Islam tak mahal. Mu dapat free nang kita akan samalah. Sama macam kita membayar kereta kita 80,000, 100,000. Ambillah kereta kami tu free ya ustaz. Saya dah kita akan beri macam ni. Saya dah. Sebab bulan-bulan kita membayar kereta, bulan-bulan kita mikir tok servis lagi, tok tayar kereta lagi, tok brek lagi. Jadi bila kita menjaga benda ya, sama macam kita menjaga Islam. Islam ni tu masih lagi berjuang. Islam ni tu masih belum lagi terdiri. Dan fardu kifayah kita pun belum ada lagi. Ada dah orang yang menghafal Sunan Sitah di situ. Di bahagian kita, di karyah masjid kita. Belum ada lagi tak? Menghafal Sunan Sitah. Belum lepas fardu kifayah. Belum lepas fardu kifayah. Berat dosa kita ditanggung kita. Nah, orang yang halim hadis. Nah, orang yang mengajar kitab Sahih Bukhari, Muslim sampai An-Nasa'i, sampai Daruqutni, sampai habis tu. Sampai Musannaf Ibnu Abi Syu'aibah. Jadi maknanya daripada segi fardu kifayah kita masih belum lepas lagi. Jadi niatlah dalam hati, anak aku tu kelak akan ganti aku. Mun kita tu berjaya daripada segi dunia, anak kita biar lebih daripada bahagian akhirat. Nah, biar lebih anak kita tu orang yang nahwiyin dipanggil. Mun dalam bidang-bidang ilmu Islam tu ada lebih kurang dalam 74 cabang ilmu. Mesti mahir. Sikit-sikit kampung mesti ada seorang. Ilmu nahunya, ilmu mantiknya. Mengharap pergi sekolah, cikgu pun ada keluarganya pun. Nah, cikgu pun akan gagal dengan program yang pun. Jadi bab fardu kifayah tadi masih belum diatasi kita. Belum diatasi kita. Adakah orang menghafal? Masa kami pergi di Thailand dulu orang perempuan akan membuai anaknya.
kalamuna lafzun mufidun kastakim wasmun mafi'lun thumma harfun kalim wahiduhu kalimatun biha kalamu qad yu'am. Tapi di Sarawak tu insya-Allah lah 5 tahun lagi adalah nak orang perempuan akan membuai anaknya. Bukanlah buka lagu apa-apa lagu apa? Lagu moden-moden atau dipasang lagu macam jangan macam ya. Jangan macam ya. Berubahlah sikit. Ambil sikit tingkat Sebab Sarawak tu masih ketinggalan lagi lah. Masih ketinggalan lagi daripada segi pendidikan, pembangunan pondok-pondok pengajian Turat Islam. Jadi dengan kesempatan ni juga lah kami mempopularkan tabung puitis ada di ujung kan. Tabung nak tutup kuning nanti isi kita. Pakat balik untuk pondok di Geban, Kampung Geban. Asyik berapa jauh daripada situ dalam 30 minit, 40 minit dah tak nak. Pakatlah hantar anak kita mengaji di sia, mengaji kitab. Macam ni sistem pengajian pondok. Sebab pengajian pondok tu yang akan menjaga kita. Menjaga kita. Kami belajar di universiti. Ada orang di universiti berfahaman Syiah, berfahaman liberal, berfahaman sekular, tapi di pondok kita akan jumpa bertemu dengan benda-benda macam ya. Sebab apa? Pengajian pertama matan Ummu Barahin, kitab sifat 20. Pakai menetapkan hati kita. Apa Tuhan tu macam tu. Sebab akhir tu nak Tuhan tu jadi macam-macam dah, bersih di kalangan orang-orang kita. Jadi macam ni mau milih akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab kita apa? Inilah akidah bagi Imam Sanusi. Inilah akidah bagi Imam Sanusi yang akan nerangkan Allah wujud yang macam ni. Allah baqa yang macam ni. Jadi biar anak-anak kita menyimpan benda ya dalam hati. Bila sampai ketua datanglah apa pun. Macam kami tahun lepas ada ninggallah keluarga kami di Sibu balik. Tapi kami saya pakai kopiah, saya pakai serban lah, buka lah pakai rambut biasa. Jadi disuruh tidak yang masak babi. Ambil lah babi tu masak. Bakar pusing-pusing ruas buluh apa semua. Tapi bila kita fikir nak masak babi tu daripada segi hukum haram. Memindahkan najis kepada tangan kita haram. Haram. Yang dibenarkan sikit je. Membersihkan najis daripada badan kita. Masa kita pergi toilet, membersihkan najis daripada badan kita wajib. Tapi mun kita sengaja memegang haram. Sama juga lah orang megang asuk. Program-program touch the dog apa semua. Mun di Sarawak tu saya ada lah program-program macam ya. Mun di Semenanjung banyak. Nah, program-program macam halus ya, masuk. Nah, sedangkan dulu asuk tu antara satu benda yang orang Islam ada, jangan mun saya dah keperluan. Mun kita saya dah kebun 5 ekar, 10 ekar, pakai mengalau babi kah, mengalau monyet kah apa kah. Jadi makruh bagi kita nginang-nginang asuk pakai mudah-mudah macam ya. Balik kepada cerita di Sibu, mak kami suruh nuang makan babi. Duduklah dengan saya duduk dengan adik-beradik apa semua, pacik-pacik. Barulah kita akan faham Islam tu macam ni pembagiannya. Wa qulu qaulan karima. Wa qulu qaulan karima. Berkatalah kepada mak ayah kita dengan perkataan yang baik-baik. Allahumma yahdihum. Semoga Allah Ta'ala beri hidayah dengan keluarga kami, dengan diri kita, dengan kami pun. Ya belum tahu ni, kita tu walaupun belajar di pondok, walaupun kita dah mengajar kitab-kitab, belum tahu ni kita tu akan mati sebagai orang Islam. Ada contoh, ada kawan kami belajar sampai di Mesir. Allah Ta'ala mengujinya sampainya berubah 360. Berubah 360. Si murtad tapi hidup sebagai orang fasik. Belajar di Mesir, sama-sama masuk Islam, sama-sama jadi ustaz. Ada juga kawan kami seorang, Allah yarham Ustaz Amirul, yang meninggal di Masjid Tokku Pulau Manis. Zaman-zaman tahun 2003 belum ada lagi Facebook, belum ada lagi viral, belum ada lagi telefon canggih-canggih. Mati tengah mengajar bab syurga. Hadis sahih Bukhari, orang Iban. Tapi kita kalah juga.
Kalah juga kita. Sebabnya ditanam mengikut cara adat orang Iban. Kalah juga kita. Sebab kita asyik berasa kita menjaga Islam. Kita asyik berasa kita menjaga, tapi benda yang dah lama lah. Cuma walhasil kembali kepada Allah Ta'ala lah yang akan menjaga orang macam ya. Orang yang macam ya. Yang antara orang Iban yang masuk Islam, si berkahwin, mati biak. Mati umur 31 kah, 32 macam ya lah. Tapi dah halim lah, orang halim. Mati pergi biak. Sama-sama pergi ke Chok Airong. Tempat kami belajar tu dipanggil Chok Airong. Chok Airong tu di satu tempat di Thailand. Kami orang Iban, Kediri je. Kat kawan kami tu, Ustaz Amirul. Sini tak belajar Chok Airong. Pondok apa? Benda badai. Babu siapa sih? Abdullah Sarah Al-Jarumi. Abdullah Sarah Al-Jarumi dipanggil namanya Al-Jarumi. Sebab apa? Matan Jurumiyah ya. Bilanya tidur punya boleh baca al-kalam wal lafzu mufidu bil wad'i. Nya tidur, nya boleh membaca syair macam ni. Orang yang sampai dalam hatinya dalam matan-matan ilmu Islam, hadis apa semua. Gigit perkongsian. Tadi ada orang nanya, batan baju. Batan baju di atas tu ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya akan buka batan baju sikit di atas. Tapi bila sampai Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, yang akan nutup batannya balik. Ditanya orang kepada Nabi, kena kamu lah macam ya. Nabi madah sebab Uthman tu orang lelaki yang pemalu. Jadi Nabi tu buka lah baju batan di atas. Dalam hadis Syama'il Muhammadiyah. Dalam Syama'il Muhammadiyah. Takut ada orang nanya lah, apa Ustaz buka batan baju di atas? Sunnah. Sunnah. Tapi bila kita bertemu dengan orang yang orang yang macam Sayyidina Uthman, tapi saya dah lah zaman-zaman tu saya dah. Ada soalan kah? Bagi sikit masa. Mau nanya kah? Macam ni sistem pengajian pondok kah? Macam ni kaedah pondok. Di pondok kita belajar lebih kurang dalam tahun pertama dalam 28 mata pelajaran. 28 mata pelajaran. Tahun kedua bila dah mutawasid, yang akan pergi sampai 54. Bila sampai takhasus, yang akan pergi sampai 74 mata pelajaran. Yang akan pecah. Makin lama makin banyak. Makin lama makin jahil kita. Makin lama makin pelik-pelik juga benda dipelajari. Yalah sistem pengajian kita mun ditinggalkan, sayang, ia akan jadi kita akan belajar benda-benda yang tahun tu lagi benda macam tu. Tamya akan belajar benda macam ni. Kita akan beranjak daripada tempat asal. Samalah macam orang start kereta pakai gear 1 je daripada masjid balik rumah. Mengaum keretanya. Nah, yang asyik nukar-nukar gear nanti. Mungkin kereta automatik lain lah doktor nak. Yang pakai nukar-nukar pun. Tapi hidup kita adalah perjalanan kita. Macam ni kita ngatur. Ada orang bertemu hidayah umur 40, ada orang 50, ada orang 70. Di Institut Dakwah Islamiah, tempat kami mengaji tu, adik-beradik Pokong Jewels. Uncle Leong tu yang masuk Islam umur 73. Cina, orang kaya. Adik-beradik Pokong Jewels. Sama macam Sidak Habib Jewels. Tapi Sidak Pokong tu nang orang kaya lah. Yang belajar, yang nyambung di Madinah. Saya tahu lost contact-nya. Kali ada agik kah, kali saya ada agik kah. Ya cerita 20 tahun lepas. 20 tahun lepas. Kami pun dah 40 lebih dah umur nak tu. Makin lama makin penuh uban di palak. Jadi rasa aku setakat dia ajalah. InsyaAllah mudah-mudahan yang baik daripada Allah Ta'ala, yang lemah, yang kurang itu daripada kelemahan amal, daripada kelemahan ilmu, daripada kesilapan lidah kami pun. Jadi jangan lupa tabung di belakangnya, tolong isi-isikan. Pakai menghidupkan madrasah di Kampung Reban, pakai tempat biak-biak kita belajar agama, akhlak. Ni tahu
Janganlah dihantar biak yang apa si pandai. Hantarlah biak yang 6A, 7A ke apa ke. Barulah bila kita nyebut matan tu, oh cepat ngafal. Nyebut matan tu cepat ngafal. Ni dihantar kita biak yang ditangkap polis. Ai, si Adi macam ya. Si Adi macam ya. Okay, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.